adik, mari cik abang, mari kita berdendang sepinang muda. Maligai bahagiamu telah kuruntuhkan. Darah bukan gadis lagi. Rusaklah anak punya program. Dia bukan insan seni penyulap harta negara. Dia bekalkan pusaka lebih berharga, bermaruah bagi bangsanya. Because to me, P. Ramlee is only my father. Tapi he belongs to everybody. Itu saja saya punya pegangan. P. Ramlee punya filem sentiasa laku. Jam 100 tahun pun boleh laku. Orang muda? Dia sedih pasal dia datang di balik di my own country, dia kata people tak appreciate dia. Apa salah dia? Itu perkataan yang dia cakap. Dia tanya saya, adakah people will remember me? Kan? Saya tak boleh faham jiwa dia. Saya tak boleh buat apa waktu itu. Banyak orang nangis. India, Putumayang, Kacang Putih, Cina jual sayur. Saya tanya, kenapa lu nangis sampai ini macam? Ini orang banyak baiklah. Dia banyak tolong saya. Kenapa dia mati? Kenapa Tuan Allah ambil sama dia? Tidak ada di Asia dan saya rasa tidak ada di dunia pun yang saya kenal dalam dunia perfilman. Tidak ada tokoh seperti P. Ramlee ini. Wah, inilah dia gambar yang diorang nak sunting. Anak cakap ialah betul. Allah kata. Ini kebiasaan lah ya. Masa seseorang tu masih hidup memang tidak dipedulikan ya. Memang apabila dia meninggal baru kita tahu, baru kita sedar bahawa apa yang dia buat tu meninggalkan sesuatu hal khazanah yang sukar untuk kita menidakkan. Mengapakah kau diciptakan Allah menjadi manusia? Wahai Ali Baba kaca. Mungkin kalau dia masih hidup, dia dapat Tan Sri ni, saya banggalah, saya kata. Tapi sekarang saya tak rasa apalah. Cuma saya rasa sedih. Sesudahnya dia pergi, baru diagung-agungkan. Masa dia hidup, tak ada orang pedulikan dia. It's sad, but it's true. You want to be loved, you want to be famous, you have to die first. Ketika itu P. Ramlee punya nama betul-betul tengah menjulang tinggi. Orang datang cari dia tu tak berhenti-berhenti. Sampai saya bilang, Ram, tahun ini bukan lu cari duit. Duit datang cari lu. Dia memang selalu dia nak meninggikan mutu kesenian bangsa kita lah. Dia selalu, umpamanya kalau nak buat filem pun dia selalu nak bikin filem yang bercorak macam kemelayuan ya. Kalaupun lagu pun gitu. Jadi orang yang advance tau Macam 10-20 tahun dia boleh tahu. P. Ramlee hanya ada kontrak di Singapura. Jadi saya pergi tanya Mrs. B untuk kontrak barulah. Mrs. B kata, tak boleh. P. Ramlee main lagu tak laku. Memang pada masa itu memang P. Ramlee teruk kena. Ya, apabila dia buat Nang Jahanam ya. Lagi teruk dia kena. Pertelagahan P. Ramlee tu ada kan, dengan wartawan. Wartawan selalu kritik dia kan. Saya kawan dengan yang kenal dengan dia masa darjah 1 sekolah lagi. Tapi sekolah lain. Dia sekolah Melayu Kampung Jawa. Saya sekolah Melayu Perak Road. Lalu di Penang selalu kami berdua. Ronda sana, ronda sini. Basikal dia satu saja basikal, saya tak ada basikal. Naik 2 lah. Jadi apa yang ada pokok jambu, pokok kedondong, pokok apa, kalau Ramlee sampai saja,
tinggal daun. Putik-putik semua dia angkat. Ramli punya nakai masa kecil-kecil tu. Kami di rumah makcik saya tu meja panjang ni. Dia balik sekolah dia boleh stand tu. Daripada sini sampai hujung meja. Mak saya kata Ramli yang apa lah nak pergi jahanam ke. Tak ada apa. Dia turun dia stand lagi. Cukup 3 kali stand cukup. Arwah miahan. Saya sayang sungguh dekat dia. Saya same school dengan dia, Francis Light School. Saya panggil dia budak keroncong. Saya selalu main bola itu. Saya tengok dia ada orang duk bergaduh tu. Bergaduh, saya pun pergi tengok, ramai orang keliling lah, macam tengok boxing kan. Saya tengok P. Ramlee tengah bergaduh dengan satu orang Cina, tengah bertumbuk lah. Kalau tengok muka dia, ada kena pisau lah kat sini. Ada bekas pisau di muka dia. Parut dia, tapi bila dia dah gemuk kan, dah tak apa nampak lah. Waktu dia kurus tu boleh nampak. Malam-malam bila seminggu 2 kali mengistirahat atau mengajar lah. Lepas graduate, saya pergi bahagian Jepun punya signal bendera lah. Dia pasal pandai drone, dia masuk bahagian torpedo. Dengan di luar-luar saja lah Jepun yang kejam tu, macam sekolah kami tak ada. Jepun surrender dengar semasa dalam training, malam lah kami dengar. Dengar radio. Jadi kami masuk store, semua pedang-pedang Jepun saya dengan Ramlee ambil. Sembunyi. Tapuk sembunyi lah. Takut dia orang Jepun harakiri. Saya masih teringat pada 8 hari bulan Ogos tahun 48, itu hari yang mula-mula saya keluar dari Pulau Pinang menuju ke Singapura untuk bermain filem, adalah hari raya yang pertama. Dan pada hari itu saya merayakan hari raya Aidilfitri di dalam kereta api. Jadi saya dapat melihat banyak negara, banyak negeri berhari raya. Dari Pulau Pinang terus ke Singapura. Dulu kereta api pun tak tahu bangsa asap ni, pakai arang ni. Muka dia hitam-hitam, cuci muka. Dia bagi take kelas. Jadi kami turun-turun, cuci muka semua, barulah makan. Bukan bilik tempat tidur, bilik store. So, selang 2 hari kami pun pergilah screen test. Action! Bila dia buka baju dalam gambar cerita, kita ni member bergelak. Pasal apa? Bila dia angkat tangan tu, P. Ramlee, terlang tang tulang kering punya kuih. Dengan dia punya pipi tu, orang panggil macam tonjol ke depan tu, jawab batu kuih. Bahkan bila dia menyanyi pula, kita nak tergelak. Awak suara lain. Menyanyi sayang jiwamu mulai. Saya gunakan Ramlee sebagai hero di dalam bakti because he was a singer. So saya pun bilang sama Ramlee, lagu-lagu semua jangan kasih hilang. He was a good actor. He can't even dance. So I told him, don't worry, I'll keep only up till here. You just walk. Walk to rhythm. Tiap-tiap pagi saya mesti kejutkan P. Ramlee. Ketika dia mandi, favorite singer dia Nat King Cole. Saya kena main tu yang gramophone yang pakai spring, pakai kunci Yang banyak membimbing saya dalam muzik ni ialah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dialah yang mengajar saya bagaimana nak tulis lagu dan bagaimana nak membaca not. Lama-kelamaan dia suruh saya tulis lagu yang dicipta. Dia lantik saya sebagai penolong pengarah muzik dia. Saya tengok dia pandainya, dia boleh baca not without playing instrument. He can sing. Sekiranya lagu saya dinyanyi oleh P. Ramlee, I can say that barulah saya percaya diri saya komposer. Kami selalu dating lah. Bila tak syuting aja, dia akan jumpa saya. Bila dah jatuh cinta, dia bilang, saya nak kahwin sama you, dia bilang. Tapi saya tak mau you berlakon.
You nak nyanyi boleh. Saya ajar you nyanyi. Malam tu Ramli datang ambil saya pergi makan, ajak pergi makan. Ramli dia very romantic. Orangnya suka peluk. Saya tengok Saloma tengok macam terlalu admire. Adik aku tak boleh cari, suami aku boleh cari. Macam mana nak marahkan si P. Ramlee ni kan? Teringat yang dia tak kasih berlakon. Kebetulan Jalan Nampas tengah sibuk kat saya. Saya kejam mata sign kontrak 5 tahun. Saya pergi rumah Ramlee. Saya cakap Remy, saya panggil dia Remy. Dia panggil saya Mary. Saya cakap Remy, I dah sign kontrak tau. I nak jadi bintang filem. Peruh mata dia sepet, telinga dia merah. Oh, mau jadi bintang filem ya, dia kata. Tapi dia beri amaran, Norizan, kamu jangan pandang matanya. Kerana mata P. Ramlee itu magnetik, katanya. Ada besi berani, takut jatuh cinta. Norizan pada waktu itu memang tidak begitu berminat dengan P. Ramlee. Tapi oleh kerana seperti arahan suaminya, dia pergi menonton. Permaisuri, berkenalan, terus jatuh cinta kepada P. Ramlee. Dan suatu percintaan yang cukup sukar, bersembunyi, dan saya diberitahu oleh Norizan bagaimana tuanku mula tahu perhubungan mereka itu ialah kerana bil telefon itu tiba-tiba melonjak naik. Di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan ini ada sesuatu. Tak ada gaduh-gaduh, tak ada apa. Sebabnya apa yang Norizan bagi tahu sama saya, dia bilang Sultan pun sayang dengan P. Ramlee. Terkejut saya. Aku dah berkorban gini, dia pergi kahwin dengan Norizan. Aku tak dikahwin dengan Saloma. Bila dikahwin dengan Norizan, Saloma merajuk lagi. Dia pergi Melbourne pula. Dia menyanyi lagi, jauh lagi. Bawa diri. Masih duduk di sana, kemudian jumpa dia dah akan tinggalkan istana, dan kemudian kan membawa segala tidak sebanyaklah harta. Jadi Kak dah berkorban kerana Ramlee. Itu dia kata Norizan, I nak karang satu lagu dulu, dia kata berkorban apa sahaja harta atau nyawa tu maknanya Kak Nur dia memahami juga lah Kak Nur sebagai ada bangku semua. Bapak saya makan kami kena disappear. Tak dengar suara pun. Tunggu Norizan panggil. Caci, dia panggil Caci. Caci, Norma, Betty, Sazali turun. Baru kami boleh turun. Bilik, 4 bilik, tiap-tiap minggu bertukar. Bapak saya selalu masuk salah bilik. Dia suka art of feeling. Macam, kenapa? Macam-macam gitu tau. Dia banyak art lah, dia banyak ajar saya art. Macam, Amran, macam gitu tau. Dia suka ajar. Orang kalau tak tahu macam Hindustan, tapi art. Aku sedar miskin jadi pagar seumpama. Kemudian ada scene yang seolah-olah macam pilih Hindustan, rumah poco, masuk air dan nasi turun bawah. Itu semua kebanyakan pilih Hindustan. Ini diakui sendiri oleh Shaw Brothers. Tidak ada satu filem yang boleh merosakkan filem Hindustan. P. Ramlee seoranglah dibilang yang merosakkan koleksi filem Hindustan. Rancho duduk depan, tahan filem tu stop. Buka lampu semua preview room terang. Semua pengarah waktu tu ada dipanggil oleh Rancho, termasuk P. Ramlee. Jadi Shaw Brothers marah. Shaw Brothers bilang, you are director. Satu budak muda boleh buat filem yang baik, kau yang telah banyak pengarah tak berani ambil filem tu. P. Ramlee sudah tak ada news lagi tentang P. Ramlee. Wartawan sudah boikot kat dia. Sebenarnya komplot ni daripada zaman awal lagi. Abang belum pergi ke studio Jalan Pas lagi. Sebelum tu bila abang pergi, abang dah dengar cerita yang ada satu puak menentang P. Ramlee kerana Shaw memberi layanan macam anak emas kepada P. Ramlee kan. Saya bebas kata what he wants, give it to him. Jangan kata oh ini tak boleh, itu tak boleh. Oh ini mahal lah, itu mahal. Tak boleh.
Cara dia bercerita tu terasa macam dah tengok wayang. Kerana P. Ramlee bila bercerita dengan gerak mata, dengan gerak tangan, dengan nada suaranya, sampai ke shot-shot semua dia bercerita. Menyampah. Kalau dia pada tu dah habis susah. Dia nang botinang. Kui botai mi tu. Kau tom. Kau suka tingkol Den, kau buat kau punya suka sendiri. Saya pun dah takut bila dia cakap itu. Alamak ni dia dah marah. Jadi dia tengok tu. Cuba rasa lagi sekali. Cuba lagi sekali. Belum lagi. Rasa lagi. Jadi apa yang dia nak tu tadi, itu yang terkucil tadi kau cakap tu. Itu boleh. Ramlee. Siapa kau? Hutang kau. Aku tengah ajar berada dialog kau orang bising, ha? Dia mengarah seorang Sabah. Dia boleh kontrol orang. Tak boleh gini, tak boleh. Tapi saya dengan student dia tak boleh kontrol. Apa yang saya buat mesti diikut dia. Yang saya bangga satu, bila saya tengok bujang lapuk, tidak ada satu yang saya buat dia buang. Pakcik, oh ni, tekanlah dengan diri ni. Esok ngising, semer ngising, kape wong potong ngising. Alibaba. Apa pasal pula pisau melekat belakang aku dah? Dengan ketakutan lah kan bila masuk dalam set ni P. Ramlee nanti menjerit. Timbo dia kata. Dia kata timbo tu saya pun tengok dia. Menangislah air mata keluar. Kan kita datang saya only 17 kan. Tu datanglah arwah Sudha Maji ni. Dia kata awak jangan begitu Ma. Dia kata dia tu bergurau supaya awak hilang darah gemuruh nak syuting ni. Tapi kita mana tahu kan. Ekstra lalu pun dia ambil berat. Dia kalau berlakon, dia tidak mau dia satu orang bagus. Rupanya cantik. Umurnya 8 Bari, abang nak ambil kau berlakon dengan abang. Abang terus cium tangan dia, adik. Terima kasih, abang. Dan saya tak tanya berapa harga bayaran. Pasal saya hendakkan arahan bawah dia. Ya. Aku datang hendak memisahkan. Dia dah keluar dekat panggung, barulah orang kenal saya siapa Kuswainata. Jadi ialah guru saya, ia naikkan nama saya. Ramlee direct teliti. Pakai part to part. Perasaan orang dah betul. Perasaan lambat pun tak apa. Kalau dia boleh tunggu artis tu sampai 1 hari 1 malam. Sampai dapat itu shot. Noriza ajak Jadi dia ikut Mami pergi rumah Mariani. Noriza kami ada yang kata Noriza turun. Mar. Tahu-tahu ada orang badan besar dekat pinggang tampar saya. Saya cakar dia balik. Lepas saya bilang, you trespassing. Get out from my house. Dekat studio lah. Saloma sudah datang birang lah. Oh, dia cakap putih lah. You slap my sister lah, never mind. But one day I take your husband. Pergi spot check. Tapi P. Ramlee punya spy lagi terror. Bos datang bos. Oh, P. Ramlee marah apa? Saloma, you acting apa ni cik? Ya, ni betul ke? You acting apa? Bila tengok. Dia orang kalau bergaduh lebih dahsyat tau ni. Tumbuk, keris-keris semua. Noriza dengan P. Ramlee. Dia baru kami diam. Bagi tempat P. Ramlee angkat. Klinik depannya. Pengsan. Dia tidak rasa diri Kak Nur ni dia tak ada sayang pada Kak Nur. Jadi dia kata, Nuriza, I tak menceraikan you. Dia kata, tapi kalau you nak bercerai juga, okey. Tapi I masih sayang Kak You sampai nyawa dia kan badan dia bersayang Kak Nur. Dia kata, di masa tu Kak Nur tak boleh nak. Kan tak tahan yang dia buat Kak Nur macam tu. Macam dia tak sayang, tak kasih dengan Kak Nur. Sampai Kak Nur berkorban untuk dia keluar daripada kerana dia kan. Dia sampai sekarang kamu Kak Nur masih sayang kan. Tapi kita tak boleh begini saja, Ram. Kita mesti lekas kahwin. Nasi suka nanti tu. Diam lah.
Sampai saya kena tulis 1000 kali tau. I must love my auntie. I tulis. Tak pernah ada secret dengan saya. Tapi tentang Saluma, dia nak kahwin dengan Saluma ni, saya boleh terperanjat. Boleh lah. Tapi saya ingat dia main-main. Jangan bilang siapa-siapa tau, ni secret tau, I nak kahwin dengan Saluma. Tujan pun ingat, mesti dia temberangkan I juga pasal dia suka bergurau. Dia bilang betul. Mula-mula dulu saya pelik, baru-baru kahwin tak reti lah. Dia ni betul-betul ganjil lah. Saya belum pernah jumpa orang macam dia. Dia kalau nak bikin lagu ni tak kira masa. Kadang-kadang dekat bilik mandi tu kan, maaf cakap dekat dalam bilik mandi dia duduk berjam-jam, dia duduk fikir. Sampai saya pun nak takut. Rupanya dia karang lagu lah, buat skrip lah, nanti tangan dia macam tu, macam ni. Masa dia orang gaduh. Dia orang bisa rumah gaduh. Dia orang dua gaduh. Yang kaya ai. Siapa dia orang gaduh, dia orang tak tegur. Dia ambil nak minta apa? Dia guna you lah. Guna ai. Cakap dengan mama, mana Didi punya ni. Dia aja. RM1. Habis jumpa mama. Mama ada mesej lah mama. Ambil dek mama tu. I kaya tau. I love her so much lah. Tu cakap, I love her so much. Akibatnya jatuh merana. Kasim Selamat? Siapa dia Kasim Selamat? Lawyer? Magistrat? Masa dia bikin rakaman tu, Mak ada kat sana Jadi dengar, Mak boleh nangis dengar lagu tu. Oh nangis, dia bilang. Best lah bang, lagunya menyayat hati. Mak cakap gini. Dia bilang, Shima, dia bilang, ini lagu kau tengok, dia bilang, kalau kita panjang umur, dia bilang gini, walaupun 30-40 tahun akan datang, dia bilang gini, orang masih kenang lagu-lagu ini. First kali filem dia Ibu Mertua Aku, dia main saxophone. Tapi banyak orang bilang dia yang main. Actually bukan, he cannot play saxophone. Yang main dalam Ibu Mertua Aku Usop B. Tapi because P. Ramlee is a manusia yang luar biasa, sebab dia pegang piano kan, dia pegang violin kan, exactly like him play saxophone, the key semua betul. Oh Dewi. Satu shot tu kadang sampai satu malam dia ambil. Dia nak sesuaikan background projector tu dengan orang tu kan, miniature tu semua. Especially when they close up tu, itu pakai lens yang paling bagus punya lens. Dia import lens tu kan, dia dia jaga close up tu, dia beli lens tu, dia suruh beli lens tu. Kadang-kadang gambar dia bikin nak masuk festival 6 bulan. Ramlee is a very good man for Cedo, you know. Number one fellow, very clever, and nobody can see it. Even lagu also like that, but nobody will know, you know, what he has done. He's a wonderful chap, intelligent. Kau boleh tahu siapa punya gambar yang mahal. Satu saya cakap kau tahu. P. Ramlee lah. Especially dia set. Kadang-kadang dia set murah-murah dia kasih. 2 hari sudah habis boleh bikin satu set. Kadang-kadang tak ada. 8 hari, 10 hari mau bikin dia punya satu set. Kadang-kadang saya masuk ke bank. Dia nak apa-apa saya keluar kasih sama dia. Ramlee kau tak. Engkau kasih sama saya simpan ni duit, kau tak hitung. Apa Mr. Kuih ni cakap macam budak-budak lah. Dia cakap sama kita itu macam, dia kata Mr. Kuih kalau mau pakai ambil. Dia kata. Duit dia banyak lah, termakan tak habis. Itu je dia tak betul punya bini yang tak tahu apa. Saya tak mau tanya dia. Kalau saya tahu okey, bukan main bagus lagi dia main gambar. Duit masuk bukan main banyak, engkau tak ada. Habis kalau dia nak apa sikit lebih kurang kau tak boleh kasih? Tak boleh lah. Saya kalau tak kasih sama dia, saya rasa Bila Perdana Menteri Lee Kuan Yew dapat tahu about union ni, jadi dia tak suka Melayu-Melayu ni buat union. So dia bilang dengan Shaw Brothers, you better close down. So Shaw Brothers kata dia, you better go to Merdeka Film.
Kita biar orang tak suruh dia pergi, dia tak pergi sendiri. Engkau tahu itu yang panggil sama dia siapa? Itu Tauke panggil dia sana. KTP punya orang tu. Nama dia Ho Alo. Dia cakap sama P. Ramlee, apa kau nak? What do you think of that? Apa kau nak? Saya ni seolah-olah macam anak ayam kehilangan ibu. Paksa saya struggle sendirilah. Kalau tidak ada P. Ramlee, tak adalah Kasim Masdo. Kalau dia sitting, saya cukup hormat dia director. He is a very good actor. Very good actor. Dia kalau ada dekat sini, semua happy lah. Dia nanti cakap macam-macam, dia menyanyi macam gila. Shooting pun senang lah, dia orang semua suka lah. Bila dia tak ada senyum, senyap saja. Dia begini, dekat Kuala Lumpur ni, peralatan studio, barang ni tak cukup. Barangnya barang lama. Barang yang tak habis, yang Singapura dah tak boleh pakai, baru dibawa ke Kuala Lumpur. Macam kamera, lighting, apa. Kedua, orang belum mahir. Macam di Singapura, orang dah mahir. Semua dah 10 tahun kerja. Kat sini semua orang baru. Orang nama saya orang Melayu. Pasal kita sendiri tengok introduction dengan jerk, editing jerk. Kejap dia buat gini jadi Frankenstein. Dia orang janji macam-macam, nak kasih dia buat colour filem, nak buat canggih-canggih lah, cinemascope. Tapi bila dia sampai sini, tak ditepatkan janji, dia dah kecewa. Jadi dia punya creation bila bikin filem dah tak gairah macam di Jalan Ampas. Dia sayang betul anak-anak dia. Dia suka pijak baring, dia tiarap kat sini. Nanti anak-anak dia dipanggil lah pijak lah. Yang Sazali, yang Picit lah, yang si Sabarudin tu kan pijak. Jajah, pijak. Dengan saya sekali pijak dia. Picit dia. Itulah dia kesukaan. Otak dia macam dipunya oleh Tuhan luar biasa. Tengoklah anak dia sendiri pun tak boleh ikut jejak dia. Daddy saya, dia segak, handsome. Saya tak handsome. Ramlee liked to pamper his children, but he would be very strict when it came to music and schoolwork. Dia kalau ajar dengan anak-anak dia memang serius. Baik kira-kira pelajaran sekolah mau pun muzik. Dia tak boleh main-main. Dia bila dah pukul saya, dia pujuk saya balik lah. Jadi mangsa saya lah. Bapak saya boleh geram, saya kena. Tapi kalau orang buat hal, saya yang kena. P. Ramlee mesti cari saya juga. Pukul dia bukan pukul tu teruk ke. Satu hari saya tengok, saya pergi rumah dia, tengok dia tengah pukul Nasir. Pasal rambut panjang. Dulu Nasir rambut panjang. Bila saya sampai, dia stop. Dia tak dipukul Nasir. Dia punya favourite tu timikai. Timikai dengan kicap. And then dia taruh cili kering sikit, dia cecah. Every time dia datang, dia call, dia kata, Ahmad, aku nak datang rumah. Saya prepare itulah. And then dia punya favourite gunting rambut. Yang jadi mangsa je Nasir lah. Dia gunting macam mana passion. Ramlee ni dia very loving. Dia tak suka Saloma kerja teruk di rumah, macam masak-masak, sibuk-sibuk semua. Dia adakan orang gaji. Dia tak Saloma sentiasa make up aja, cantik, duduk buat tatting, buat laboci, gitu aja. Dia tak suka macam Saloma kerja-kerja. Yang kena dera saya lah. Bila nak masak lauk yang kesukaan dia, saya kena datang lah masakkan dia. Saloma duduk diam-diam cantik aja. Gitu. Itu dia punya perangai. P. Ramlee punya perangai. P. Ramlee pernah kena bu di stage di Dewan Bahasa Pusaka. Waktu tu malam 3 Ramlee. P. Ramlee, A. Ramlee. Saya kameraman. Jadi bila P. Ramlee nak keluar menyanyi, semua orang bu. Saya tengok waktu pop di stadium, penyanyi Singapura dengan Malaysia. Bila penyanyi Malaysia keluar, mesti orang bu. Jadi orang tak suka waktu tu penyanyi tempatan.
lagu-lagu macam lagu joget, orkes combo, lagu-lagu asli, ghazal dan Dendang Sayang ini tidak pernah dipertandingkan atau dipertunjukkan. Kalau lagu-lagu ini tidak diberi galakan, maka niscaya lagi 10-20 tahun akan datang, lagu ini akan dilupa terus. Dan muzik-muzik dari barat, mereka akan mewakili muzik kita. Masa berjauhan apa nan dikenang, bila dipahamkan itulah saya. Yang beban satu je, bila ada show orang panggil I menyanyi, orang mesti compare. Oh, tak macam bapak dia pun. One shoot I menyanyi style I, bukan nak ikut Ramli. Tak macam bapak dia lah. Alamak, I sakit hati dengar apa lah. Dia minta I dekat apa. I nampak I tahu dari dia Ramli. Dia buat macam ni tau. I membuat macam ni. Dia dengan baru nak baik tu. Dia dengan Nasir ni kurang sikit, kurang rapat. Tidak duduk cerita apa, tak ada. Dia yang rapat betul Sazali. Termasuk bila datang si Zazaloma, dia rapat dengan Zazaloma. Bila datang Sabarudin, dia rapat dengan Sabarudin. Sebab-sebabnya saya tak tahu, kemungkinan mengikut cerita Kasma Buti, Junaidah ni tinggal nasib begitu aja. Dia tinggal gitu aja dengan Piramli. Sekarang Piramli nak syuting, tak ada orang nak jaga. Yang jaga ni lepas tu baru dihantar kat Penang. Jadi tak bersama. Sebenarnya Nasir sama bapak dia pun ada kelab. Steven kata dia, I don't think saya tak ingat EMI want to do your recording sebab you punya lagu dah tak laku lagi dah. And then you punya voice pun orang tak terima. So waktu tu saya tengok muka dia merah tau. I feel so upset tengok Piramli make so much money for EMI. Then dia boleh cakap begitu. Bini Syowingok tunjuk pada Piramli surat tu, kontrak Piramli tidak boleh disambung lagi. Sign oleh Jaafar Abdullah. Ada satu kawan abang masuk kerja di Shaw Brothers, dapat fotostatkan surat tu, abang dapat baca. Memang surat tu betul-betul macam nak membunuh Piramli. Piramli punya filem sentiasa laku. Yelah dia nak perkecilkan dia. Katalah macam-macam kan. Shaw lah yang start ni. Saya pun kadang-kadang jumpa dia tak pernah bilang yang dia susah apa, dia act normal kan. Jadi saya tak tahu nak predict macam mana dia. Dia tak pernah cerita dia punya kesusahan. Macam mana susah dia pun dia. Dia pendam kan. Ini Piramli. Piramli memang kecewa dengan wartawan. Kecewa dengan saya sendiri pun kadang-kadang saya nak jumpa dia pun susah, dia malas nak jumpa wartawan kan. Apabila ada satu pengkat tu, dia ada dalam studio tu, dia tengah mengubah lagu, mencipta lagu kan. Apabila saya masuk dengan wartawan susah, dia lari, dia tak nak jumpa. Bila bangunan tu dah siap, hari pertama Piramli dengan Camcah diberhentikan, dikeluarkan daripada perfilman. Mana perfilman jadi? Kalau kita ada dalam tu, insyaAllah jadi. Pasal kita ada pengalaman, ada duit. Macam dia orang tak ada apa-apa. Pengalaman aja. Pengalaman tak ada duit, tak jadi. Pasal masa tu dia sudah buat kedai warung untuk main mahjong. So he is living on the pendapatan dan mahjong, table money. So makin lama makin turun. Saya marah dekat dia, tegur juga dekat dia. Jadi dia pun marah juga dekat saya lah pasal saya tak duduk sebelah dia. Dia kalau kita jumpa kena duduk dia, dakap dia. Cerita dalam setengah jam, lari tak apa. Ni pasal saya nak pergi meeting dengan uniform pula, mana boleh duduk kedai macam.
Fu Cekuan tulis cek 1,000 bagi Piramli. Buat 4 lagu. Habis tu, semua apa dia buat, dia pergi minta bantuan semua tak dapat tau. Padahal working paper dia very good tau. Bank tak percaya. Dia dengar pasal, yelah Piramli tu jam dah jatuh, siapa nak percaya lagi, siapa nak bagi duit kan buat. Dia dah no good already. Semua orang boleh tolong dia. Banyak orang boleh tolong dia. Kerajaan boleh tolong dia. Dia biasa menghadap ini orang. Semua kira macam tepis. Waktu tu saya kerja RTM Orchestra itu jam 17 tahun. Saloma dapat program. Jadi dia teman Saloma ni pergi menyanyi tapi dia tunggu kat kantin. You see how sad Piramli made life waktu tu. Tapi he's a singer. Dia entertainers. Dia boleh dapat satu program Piramli show ke apa. Nobody cares. Bila Piramli masuk, tak ada satu orang pun bangun mempelawa atau membawa Piramli duduk dekat delegate Malaysia. Kemudian dia nampak saya. Dia terus duduk belakang saya kat Singapore Delegate. Yang daripada pelakon-pelakon luar negeri ni, tak ada jumpa pelakon-pelakon kita lah. Siapa saya tak jumpa. Tapi semua orang cari Piramli. Hong Kongnya lah, Indonesia Bing Selamat pun cari Piramli juga. Saya terus jawab, Ram, jangan kata mereka, biar berjuta lagi manusia tak sayang sama lu pun tak apa. Asal Allah sayang sama lu cukup dalam. Datuk jawab, abang, you will be remembered forever. Diam, dia kata. Orang dah tak peduli saya. Saya punya karya pun orang dah tak suka. Saya dah tua lah, dia cakap. Saya hendak filem Melayu ni akan cantik lagi, maju lagi macam luar negeri. Tapi saya tak sapat, cita-cita saya tak sampai. Saya kecewa, dia cakap. Hidup dia melarat lah. Kesian. Last saya pergi rumah dia, saya tengok. Dia makan nasi dengan telur je. Nama dia besar. Orang tahu Piramli siapa. Tapi hidup dia melarat. Piramli ni saya tahu, dia nombor satu, dia tak pernah condemn ini pelakon-pelakon lain. Ini tak pernah cerita pelakon-pelakon lain, iri-iri hati semua tak ada. Dia suka happy ya. And then he like to cerita yang lucu-lucu tau. Kalau dia ada duit, katakan duit tu ada 200 kat dalam kocik. Satu hari orang datang. Orang kata, bang, saya susah ni nak balik kampung. Mak saya sakit, tak ada duit. Iyakah? Semua dia kasih. 200 tu dia kasih. Saloma tercegak. Saloma cakap, saya ada hari tu. Saloma cakap, Daddy, kenapa Daddy kasih semua? Kan ini hari Minggu. Mana ada bank? Dulu mana ada ATM kan? Tak apa. Itu rezeki dia. Saya tak apa. Allah ya Rahim ni, dia tak boleh tengok orang susah. Orang putak belit dengan dia. Terma, siapa tak boleh pukul dia. Sehari sebelum dia meninggal tu, saya, arwah suami saya, kita ada dekat Shah Motel. Dan memang nak tawar dia, saya dah lupa apa tajuknya cerita tu, dan memang dia setuju. Betul, Mama dah suruh doktor dah 3 kali pam dah, dia punya dada dah. Doktor cakap meninggal. Habis kita pun dapat tahu, orang gaji dengan adik-adik menangis lah. Jaga Mama baik-baik. Dia kata, jaga adik-adik elok. Jangan tinggal Mama, apa sekalipun terjadi. Kalau kecuali Mama dah tak ada lagi, kau nak pergi, pergilah. Tapi pergi dengan cara baik. Saya lemah bila dengar dia meninggal. Lemah tenaga ni. Air mata ni bercucur. Belakang saya cakap dengan Saloma lah, kita nak turun. Betul, kita nak tengok mayat dia. Saloma tak kasih tengok. Dia bilang, Piramli pesan dia tak nak tengok siapa pun dia mati.
Itu kita kecil hati sikit lah dengan Saloma. Saya dengar kat radio, P. Ramlee meninggal kan. Saya terus pergi rumah dia. Itu jam belum ada lagi orang ramai. Saya tengok dia. Tapi mayat dia, saya tengok betul-betul dia senyum tu. Tapi bila saya tengok mayat dia atas simen itu baru saya pun. Datang doktor mula tolak mata dia, tolak hidung yang mana doktor saya marah dia orang pun. Tapi nak bedah pun tak bagi bedah. No, leave him one piece dia cakap. Dia lawan juga. Tapi dia betul love P. Ramlee. Dia cinta sejati. Sebelum dia meninggal, dia cakap dengan saya, "Yam, aku nak mati dah. Tak nak hidup lagi." "Apa kau cakap ni?" Cakap. "Buat apa aku nak hidup? Daddy dah tak ada." Dia kata, "Kau tolonglah bila aku dah mati nanti, kau kuburkan aku kat sebelah dia." Tiba-tiba dia bersuara kat saya, "Hajiz, kalau gua mati, gua akan hidup 1000 tahun lagi, Hajiz." Jadi Salegan ni datang jumpa saya. Asal dia maki rumah. Dia bagi rumah sial tu. Nak balik makan nasi tak ada. Nasi yang sebenar selama saya duduk rumah P. Ramlee tak ada. Pada itu hari tak ada nasi. Dia selalu baik dengan saya bila saya datang. Hari tu saya datang nak jenguk Saloma. Dia rampas Melissa umur 6 bulan. Dia bawa pergi belakang. Dia tak nak cakap dengan saya. Malam tu dia meninggal. Saya dah habis kerja. Saya balik rumah. Dalam pukul 4 lebih, saya macam orang tumbuk perut saya ni. Saya cakap, kerana Allah tak bohong. Orang macam orang tumbuk perut saya tau. Saya terbangun tau. Alamak, apa pasal ni? Macam tu, saya tidur balik. Pagi tu, polis datang ketuk pintu. Yang dia meninggal ni pun pasal dia terkejut. Dia jamin satu hamba Allah. Jadi besoknya tu ada kes lah. Waktu dia belum meninggal, 3-4 hari saya jumpa dia lah. Dia kena pikot kan. Dia kena saman kan. Janggut ada. Dia susah hati. P. Ramlee ni, yang saya tahu, dia takut doktor. Dia tak pernah pergi doktor. Yang satu dia takut orang saman dia. Sebab itu waktu dia meninggal, saya susah hati. Saya cakap Saloma, "Kak, macam mana ni Kak? Nak ke bumi Kak?" Saya takut tak ada orang. Saya takut tak ada orang. Pasal waktu itu memang tak ada kawan. Tak adalah siapa datang rumah dia tanya. Memang dia susah betul. Hari itu memang tak ada. Hari dia meninggal memang tak ada duit. Termasuk Saloma pun tak ada duit. HM Shah bantu semua HM Shah. HM Shah bagi 3,000 pada Saloma. Kan paper keluar hentam P. Ramlee gini. Asyik jawablah, tak payah tu kan. Dia besok orang lain jawab hentam dia balik. So dia orang hantar lah. Cubalah kamu bandingkan darahmu dengan darahku. Bandingkanlah darahmu dengan darahku. Error show dekat. Ini semua kita punya property. All ours. Dia dah plan. Dia dengan Saloma nak pergi around the world. Sampai pergi haji sekali dia bang. Engkau laksana bulan tinggi di atas kayangan. Hatiku dah kau tawan, hidupku tak karuan. Saya sendiri pun bila sampaikan lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ni, rasanya sampai menusuk ke dalam jiwa lah kalau kita menyanyi. Saya kan lagu-lagu tu tak boleh dimodernkan. Sebab lagu tu dah, itulah asal dia punya itulah karakter P. Ramlee. Katalah Mona Lisa punya painting, saya cuba nak buat tambah colour. Cannot. That's a work of the people you must respect. Disambut dengan suka. Kalau kita tidak semaikan muzik-muzik tradisional asli ini ke dalam dada
anak-anak kita, anak muda kita. Usaha di satu hari, muzik lain akan mengambil tempat. Kerana di dalam dada mereka itu kosong. Tidak ada apa-apa. Semua juga macam kita mengajar anak kita pergi belajar agama. Walau bagaimanapun, dia pergi berapa tinggi pun, dia jarang hendak menukar agama. Kerana agama yang telah diajar oleh bapaknya telah tersimpan dalam dada dia. Itu juga muzik. Supaya muzik lain tak boleh mempengaruhi jiwanya. Menipu untuk kepentingan diri. Kabar dar, dia sengking sahab. Banyak yang kita boleh pelajari daripada karya-karya beliau, dan kenapa dia masih boleh ada entertainment value yang sangat tinggi. Segi-segi dialog dia yang tak pernah wasted, kita pasti dengar, ingat, segar dengan kita. Without P. Ramlee, Malaysia would be very different, I think. He set very high standards for all of us. Can your song be as good as a P. Ramlee song? Can your movie be as good as a P. Ramlee movie? Semua dia bikin sendiri. Bikin skrip, mengarah, berlakon, cipta lagu, editing. Saya tak fikir kita dapat lagi satu P. Ramlee lah. Memang tak ada orang tolak banding, tak ada orang boleh ganti tempat dia. Tak ada orang boleh ganti tempat dia.